Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam yang penuh barakah, malam Jumaat, kita dapat sama-sama berkumpul dan bertemu di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ilmu pada malam ini, mudah-mudahan kita semua berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan keberadaan kita di dalam taman-taman syurga pada malam ini, malam yang penuh barakah, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kitab Tafsir Nurul Ihsan, sambungan pada muka surat yang ke-90. Muka surat yang ke-90, baris yang keempat daripada bawah. Baris yang keempat daripada bawah. Surah Al-Baqarah ayat 260. InsyaAllah malam ni kita akan mengupas pada ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahim, dan ketika berkata Nabi Ibrahim alaihi salam dengan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ini kata apa? Kata rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini kaifa Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Hai Tuhanku, perlihat akan daku betapa kaifiah. Kaifiah itu makna dia cara-cara engkau menghidup orang mati. Kata ia Nabi Ibrahim, ketika lihat satu bangkai di tepi laut, memakan akan dia binatang laut ketika air pasang dan binatang darat ketika air surut, maka takjub ia daripadanya. Hidupnya kerana setengah dalam laut dan setengah atas darat. Jadi dia tengok ada satu binatang ini ketika air pasang, maka dia duduk di dalam laut, di dalam air, dan dia memakan makanan yang berada di dalam air. Ketika air surut, maka dia memakan makanan yang di atas darat. Maka takjub Nabi Ibrahim AS apabila melihat keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila melihat keadaan begitu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min. Ketika Nabi Ibrahim AS meminta kepada Allah taala untuk menunjukkan cara menghidupkan orang yang telah mati, hidupan yang telah mati. Hidupan tu mati, kemudian hidupkannya semula. Nabi Ibrahim AS meminta kepada Allah Ta'ala melakukan sedemikian. Maka Allah Ta'ala pun berkata, qala awalam tu'min. Firman Allah, tiadakah engkau beriman, yakni mempercayai ataupun yakin dengan kudrah aku atas menghidupkannya Allah Ta'ala.
akan Nabi Ibrahim serta ketahui dengan imannya supaya dijawab barang yang ditanya, maka ketahui yang mendengar akan kehendaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Allah Ta'ala tanya semula kepada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim meminta Allah Ta'ala menghidupkan hidupan yang telah mati. Tak kira lah apa, binatang ke, manusia ke, hidupan yang telah mati. Untuk menambahkan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Bukan bererti Nabi Ibrahim itu kurang keyakinan kepada Allah. Sebab tidak harus bagi seorang Nabi itu tidak ada ataupun kurang keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun tanya balik kepada Nabi Ibrahim, adakah engkau tiadakah engkau beriman dengan kudrah aku atas menghidup? Tanya Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim, serta ketahui dengan imannya supaya dijawab barang yang ditanya, maka ketahui yang mendengar akan kehendaknya Nabi Ibrahim. Qala bala, kata Nabi Ibrahim, sebenar hambamu beriman. Yakni Nabi Ibrahim sangat yakin kepada Allah Ta'ala. Bala makna dia bahkan, maksud dia aku percaya dan yakin. Bala, bala tu makna dia bahkan. Makna dia aku percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian walakin liyatma'inna qalbi, dan tetapi supaya tetap hatiku dengan memandang tulang yang berhimpun serta ambil dalil. Qala, firmannya, fahuz arba'atan minat tayri, maka ambil olehmu akan 4 jenis daripada burung. Perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan hidupan yang telah mati. Maka diperintahkan Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim AS mengambil 4 jenis daripada burung. Pilih 4 jenis daripada binatang yang berterbangan. Fasuruhunna ilaika, maka cincang campur olehmu akan mereka itu burung, daging dan bulu hampir engkau. Jadi diperintahkan Allah Ta'ala cari 4 jenis daripada binatang yang berterbangan, kemudian cincang dia. Cincang daging burung tersebut. Thumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian jadi olehmu atas tiap-tiap suatu bukit yang 4 atau 7 daripada mereka itu satu-satu juzu. Kemudian daging-daging itu diletakkan di tempat-tempat yang berlainan, di bukit-bukit yang berlainan. Thumma da'uhunna, kemudian seru olehmu akan mereka itu kepada engkau. Jadi setelah meletakkan cebisan-cebisan daging itu, juzuk-juzuk bahagian-bahagian daging itu ke bukit-bukit yang berlainan, kemudian Allah Ta'ala meminta panggil semula mereka untuk bercantum semula dengan kepala mereka. Ya'tinaka sa'ya, nescaya datang mereka itu burung akan dikau dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala Tuhan yang amat keras, tiada lemah akan dia, oleh suatu lagi amat hakim pada perbuatannya. Maka ambil Ibrahim akan burung taus tu burung merak, dan sewah. Pernah tengok burung sewah? Burung sewah ni dia lebih kurang macam ni lah. Burung gagak hitam, spesies gagak lah juga. Burung sewah. Dan dendang. Pernah tengok burung dendang? Burung dendang tu burung yang hidup atas air. Kemudian dik tu bahasa Arab, dikun, makna dia ayam jantan hitam.
Tu sebut bapa ayam kan. Dik bapa ayam. Dik tu bahasa Arab dikun, yakni ayam jantan hitam. Bapa ayam. Dan perbuat ia dengan sekalian itu. Jadi Nabi Ibrahim AS ambil kepelbagaian burung, binatang yang berterbangan. Ayam ada sayap, tapi dia tidak boleh terbang macam burung, tapi tetap binatang yang berterbangan. Kemudian dendang, burung yang hidup di atas air. Merak, burung yang cantik. Sewah, gagak hitam. Dan perbuat ia dengan sekalian itu barang yang tersebut, yakni membuat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, cincang daging burung tersebut, dan pegang ia akan kepala masing-masing itu padanya, dan panggil ia akan mereka itu, maka terbanglah segala juzuk, yakni bahagian-bahagian daripada bukit itu. Jadi bahagian ni letak kat bukit ni, bahagian ni letak kat bukit ni, bahagian ni letak kat bukit ni. Bila kata bukit tu jauh-jauh lah, mana kata juzuk-juzuk itu bercerai dengan jarak yang jauh. Kemudian seru, minta bercantum semula. Jadi terbanglah segala juzuk daripada bukit itu kepada setengahnya hingga cukup. Kemudian berhadap ia kepada segala kepala masing-masing, dan terbang ia dengan izin Allah. Asyik dia ambil 4 ekor burung. Jadi ayat ni nak mengisbatkan apa? Ayat yang mengisbatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengisbatkan hari kebangkitan, akan menghidupkan semula setelah mati. Maka isbat tentang hari kebangkitan, makna kata manusia yang telah meninggal dunia akan dibangunkan semula daripada alam barzah, dihidupkan semula untuk berhimpun di padang mahsyar. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala boleh menghidupkan hidupan yang telah mati. Allah Taala lah yang mematikan, Allah Taala lah yang menghidupkan. Selagi kita kait ayat ni dengan ayat 259 dengan 258, apa kaitan dia? Ayat seterusnya dia cerita dah bab lain. Jadi setelah mengambil keempat-empat binatang yang berterbangan itu, kemudian dihancur-hancurkan, kemudian diletakkan di bukit-bukit yang berlainan, kemudian diseru oleh Nabi Ibrahim AS minta cantum semula. Maka berterbanganlah daging-daging itu, bercantum semula dengan kepalanya masing-masing. Kemudian dengan izin Allah Ta'ala boleh terbang balik macam biasa. Itu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukanlah ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim AS tidak ada iman ataupun kurang iman. Iman kita berkurang dan bertambah. Maka kita kena yakin bahawa sifat Rasul itu imannya kekal macam tu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yakin dan tidak berkurang. Itu keimanan yang ada pada para nabi dan rasul. Sebab tidak harus bagi para nabi meragui perkara seperti itu, yang meragukan Allah Taala. Sebab kalau meragukan Allah Ta'ala berarti kufur kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi dan Rasul itu adalah seorang yang maksum. Jadi semua Nabi percaya kepada hari kebangkitan, percaya dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab Rasul dan Nabi ini adalah golongan yang sangat setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-65, Allah Ta'ala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ibadi laysa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dengan ikhlas, tiadalah engkau hai iblis mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkannya. Jadi ikhlas para nabi dan rasul itu tidak mampu syaitan dan iblis menyesatkan para nabi dan rasul dan manusia biasa yang hatinya bersih, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Syaitan tidak mampu menyesatkan dan menggoda hati yang bersih, yang ikhlas lillahi ta'ala.
Tapi kalau hati itu kotor, maka mudahlah bagi syaitan untuk menggoda dia, menyesatkan dia untuk lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Hati hamba yang setia kepada Allah. Ikhlas itu makna dia setia. Setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inginkan Allah, kerana Allah, kepada Allah, dengan Allah, melakukan kebaikan, tidak mengharapkan balasan duniawi yang melalaikan diri dia. Dia melakukan semata-mata inginkan Allah Subhanahu wa taala, mengungkap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Taala dalam surah Al-Isra, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Hamba-hambaku yang beriman, ikhlas, hati dia ikhlas kerana Allah Taala. Iblis tidak mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkan dia. Kemudian syaitan pula kata, hambamu yang ikhlas adalah dikecualikan. Jika syaitan tidak dapat menguasai mereka, bagaimana pula ia boleh menjadikan mereka curiga? Jadi di sini dia ada kenapa ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam masih bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta menghidupkan hidupan yang telah mati, seolah-olah macam nak menambahkan keyakinan, seolah-olah macam Nabi Ibrahim alaihissalam itu kurang keyakinan. Tetapi tidak. Dia ada sebab di situ. Apa makna qala awalam tu'min? Yang bermaksud tiadakah engkau beriman dengan kudrah aku atas menghidupkan yang telah mati. Makna dia qala awalam tu'min menunjukkan, tengok balik qala awalam tu'min atas kali itu, muka surat 91. Makna dia Allah Taala tanya balik Nabi Ibrahim, tak yakinkah dengan kekuasaan Allah Taala? Makna dia di situ qala awalam tu'min menunjukkan apa? Tahap yang membataskan seorang insan, yakni menetapkan satu disiplin. Ayat tu nak menetapkan kepada kita satu disiplin kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Jika kita benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, maka jangan memikirkan tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala bagaimana dihidupkan. Sebab batas akal fikiran kita tidak mampu sampai kepada menyoal bagaimana Allah Taala menghidupkan. Kerana itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak mampu dicapai oleh akal fikiran kita. Maka hendaklah hati itu benar-benar yakin bahawa Allah Ta'ala menghidupkan makhluk yang telah mati. Manusia yang telah mati akan dihidupkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun di padang mahsyar. Maka apa kaitan ayat 260, 259 dan 258. Baik. Ayat 258 yang sebelum ni kita dah belajar dah, menceritakan seorang yang diberikan kuasa pemerintahan lalu berhujah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam berhubung dalil kewujudan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kisah Raja Namrud menguasai, antara raja yang menguasai dunia tetapi menyoal tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-259, ayat sebelum ni, Allah menceritakan tentang Uzair dimatikan selama 100 tahun. Dimatikan selama 100 tahun. Mana kata ditidurkan pada waktu pagi, disedarkan pada waktu petang. Seolah-olah macam tu. Macam dia tidur pagi, bangun pada waktu petang. Tu seolah-olah macam tu. Dia rasa macam tu. Sedangkan dia ditidurkan Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Bila dia sedar saja, dia nampak perubahan fizikal pada diri dia. Dia nampak keledai dia itu tinggal tulang belulang hancur.
Kemudian dengan izin Allah Ta'ala, tulang-tulang itu bersambung semula, daging keledai itu bersalut semula pada tulang, dan hidup semula keledai tersebut dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala boleh menghidupkan binatang yang telah dimatikan. Itu bukti adanya hari kebangkitan. Telah berlaku perkara itu di dunia, menunjukkan tidak mustahil bagi Allah Ta'ala untuk membangkitkan manusia yang telah dimatikan pada hari kiamat. Mana kata ada kebangkitan daripada alam kubur untuk dihimpunkan di padang mahsyar, untuk diadili segala amalan-amalan kita semasa kita hidup di atas dunia. Dan juga membuktikan bahawa kalau dalam neraka dihukum, diazab, mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik. Jadi Allah Ta'ala mematikan dan menghidupkan. Atas dunia pun Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaan mematikan dan menghidupkan pada umat-umat yang terdahulu. Kemudian ayat 260 yang malam ni kita belajar, Allah Ta'ala menceritakan tentang 4 ekor burung dimatikan dan dihidupkan semula. Juga nak mengisbatkan bahawa adanya hari kebangkitan setelah mati. Jadi 259 dengan 260 menunjukkan bahawa kuasa Allah Ta'ala menghidupkan setelah mati. Jadi ayat 260 menghidupkan burung yang telah dicincang. Nabi Ibrahim cincang, letak di mana-mana bukit. Kemudian dengan izin Allah Ta'ala panggil semula, seru semula. Nabi Ibrahim seru semula daging-daging burung itu untuk bercantum semula. Dengan izin Allah Ta'ala bercantum, sambung semua daging, bulu tu sedia kala. Jadi macam mana sebelum dicincang, dan berterbangan begitu sahaja. Kuasa Allah Ta'ala. Keledai yang telah hancur tulang belulang, ayat sebelum ni yang Uzair, kan ditidurkan selama 100 tahun. Kemudian diizinkan Allah Ta'ala tulang itu bersambung semula dan jadi balik keledai. Jadi ayat 258 mengisbatkan tentang kekuasaan Allah Ta'ala, juga tentang mematikan dan menghidupkan. Namrud dia mengatakan mematikan itu tak bagi makan, menghidupkan itu bagi makan. Sedangkan menghidupkan itu Allah Ta'ala membangkitkan semula setelah mati. Ayat 259 dan 260 Allah Ta'ala mengisbatkan tentang hari kebangkitan, adanya hari kebangkitan. Makna menghidupkan semula setelah mati itu mensabitkan pada hari kebangkitan. Atas dunia Allah Ta'ala dah tunjuk kuasa Allah Ta'ala pada Nabi-Nabi yang terdahulu menghidupkan setelah mati. Kalau atas dunia boleh buat, apatah lagi pada hari kiamat. Jadi sebab apa disebutkan dua contoh ayat 259 dan 260? Kalau pada 3 ayat ni kan, 258, 259, 260. Disebutkan banyak contoh mengisbatkan hari kebangkitan. Sebab apa? Sebab golongan yang mengingkari hari kebangkitan lebih banyak daripada golongan yang mengingkari konsep ketuhanan. Jadi mereka mempercayai Tuhan, tetapi banyak golongan yang tidak mempercayai adanya kehidupan setelah mati. Maka Allah Ta'ala rakamkan banyak ayat tentang mengisbatkan tentang hari kebangkitan pada hari kiamat. Jadi ayat 260 bukanlah menunjukkan Nabi Ibrahim meragui Allah, kerana tidak hari bagi para Nabi sallallahu alaihim meragui Allah Ta'ala. Tidak harus bagi para Nabi itu meragui Allah Ta'ala. Allah memaklumkan syaitan tak dapat mempengaruhi para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan golongan yang setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan yang ikhlas. Seperti mana yang disebutkan tadi, orang yang ikhlas tidak dapat diragukan oleh syaitan. Siapa dalam hati dia ada ikhlas, tidak dapat digoda oleh syaitan. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang ikhlas beriman kepada Allah, tiadalah engkau hai iblis mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkan.
Syaitan tidak dapat menyesatkan orang yang hatinya bersih, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau hati itu kotor, masih ada lagi dorongan kepada selain Allah Ta'ala, syaitan akan gunakan peluang itu untuk menyesatkan dia lagi, untuk jauhkan dia lagi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang amalannya diterima oleh Allah Ta'ala adalah orang yang hatinya ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ikhlas pun termasuk dalam sifat-sifat terpuji yang mestilah menjadi perhiasan dalam hati kita. Jika kita mahu amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setiap amalan kita akan diangkat ke langit pertama, ke langit yang kedua, sampai yang ke langit yang ketujuh. Apa simbolik dia? Amalan kita tidak diterima Allah Ta'ala kalau dalam hati itu bersarangnya sifat-sifat yang tercela. Zahir melakukan amalan yang soleh, tetapi amalan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, pahala terhapus begitu sahaja apabila bersarangnya sifat-sifat tercela di dalam hati dia. Jadi malaikat pembawa amalan mengangkat amalan orang tersebut sampai ke langit yang pertama. Kemudian malaikat penjaga langit yang pertama minta dilemparkan semula amalan itu ke muka si pelaku amalan. Sebab apa? Dia banyak buat amal yang soleh, tetapi lidah dia tidak jaga, lidah dia mengumpat. Lidah dia mengumpat, iaitu menyatakan kekurangan orang lain. Dia tak jaga lidah, oleh kerana dia mengumpat, dia ribah, maka amalan dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Langit pertama pun tak lepas dah. Bagi lidah yang suka mengumpat, dia solat, puasa, zakat, haji, umrah, zikir, baca Quran, sedekah, lidah tak jaga, mengumpat, amalan tidak melepasi langit yang pertama. Makna kata awal-awal dah di reject amalan tersebut, pahala tu di reject dah. Yang tu yang kita takut, hanya kerana mengumpat. Jadi seterusnya pergi kepada langit yang kedua. Amalan itu sampai kepada langit yang kedua. Kemudian malaikat penjaga langit yang kedua meminta amalan itu dilemparkan semula kepada si pelaku amal. Sebab apa? Dia banyak melakukan amal yang soleh, tetapi di dalam hati dia bermegah-megah dengan kebaikan yang dia lakukan. Dia bermegah-megah dengan kebaikan yang dia lakukan, maka malaikat meminta amalan itu dilemparkan semula ke muka orang yang beramal. Si pelaku amal. Hanya kerana di dalam hati dia ada sifat bermegah-megah. Bermegah-megah dengan amalan. Dia merasakan bahawa dirinya sangat hebat. Maka amalan lepas kepada langit yang ketiga. Langit pertama lepas, langit kedua lepas, langit ketiga tak lepas. Apa sifat tercela yang ada dalam hati yang menyebabkan amalan dia tidak melepasi langit yang ketiga? Jadi malaikat penjaga pintu langit yang ketiga meminta amalan itu dilemparkan semula kepada si pelaku amal, kerana di dalam hati dia ada sifat takabur. Itu langit yang ketiga. Tidak melepasi amalan pada langit yang ketiga jika di dalam hatinya bersarang sifat takabur. Takabur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia takabur sama manusia. Takabur itu membesarkan diri. Dia merasakan bahawa dirinya hebat daripada orang lain, merendah-rendahkan orang lain. Maka bagaimana nak buang sifat takabur? Jika memandang orang muda, pandang bahawa dia tidak banyak melakukan dosa. Apabila memandang orang tua, pandang dia banyak melakukan amalan daripada aku. Memandang orang yang jahil, pandang bahawa dia diampuni Allah Ta'ala dengan kejahilan pada diri dia. Jika sekiranya aku mengetahui aku buat salah, nescaya aku lagi teruk pada diri dia. Dia melakukan kesalahan sebab dia jahil. Aku melakukan kesalahan, aku tahu benda tu salah tapi aku buat juga, maka aku lebih teruk daripada diri dia. Memandang orang yang berilmu, pandang dengan kemuliaan. Memandang kanak-kanak, pandang macam ahli syurga. Dia bersih daripada dosa. Aku sudah baligh, mana kata hasil pahala dan dosa kepada diriku. Maka kanak-kanak ini lebih mulia daripada diriku kerana dia adalah anak syurga. Itu bagaimana nak membuang takabur di dalam hati.
Dalam hati ada sifat takabur. Zahir banyak amal soleh yang dia buat, amalan dia tak lepas langit yang ketiga apabila ada sifat takabur di dalam hati. Okey, amalan dia lepas langit pertama, lepas langit kedua, lepas langit ketiga, langit keempat sangkut. Jadi apa sifat tercela dalam hati itu yang menyebabkan amalan itu tersekat pada langit yang keempat? Iaitu dalam hati dia ada sifat ujub. Ujub ni dia rasa diri dia pelik. Awaklah aku boleh mengaji, orang tak boleh mengaji. Awaklah aku boleh melakukan amal soleh, sedangkan orang melakukan amal soleh sedikit. Aku amal boleh buat banyak, orang lain buat sikit. Awak aku boleh sedekah banyak, ada orang boleh sedekah sikit saja. Hebat ti aku ni. Aku boleh bangun qiyamul lail, aku boleh buat solat sunat duha, aku boleh buat solat tahajud, aku boleh baca Al-Quran, aku boleh iktikaf, aku boleh solat berjemaah. Dia pandang bahawa amalan itu terbit daripada diri dia. Dia tak pandang amalan yang dilakukan itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul ujub di dalam hati. Ujub ni dia rasa pelik lah, pelik pada diri dia. Awak diri dia bagus, orang lain tak bagus macam diri dia. Itu bahaya sifat tersebut, membakar pahala amalan. Amalan itu tak melepasi langit yang keempat apabila dalam hati itu ada sifat takabur. Ada sifat ujub. Okey, lepas langit pertama, lepas langit kedua, lepas langit ketiga, lepas langit keempat, langit kelima tak lepas. Amalan apa, sifat tercela apa yang ada dalam hati yang menyebabkan amalan dia tersangkut pada langit yang kelima? Ada sifat dengki, ada hasad di dalam hati. Dengki itu tidak suka tengok kelebihan yang ada pada orang lain, sedangkan kelebihan itu adalah kurniaan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh tengok orang lebih soleh daripada diri dia. Dia tidak boleh tengok orang lebih amalan daripada diri dia. Dia tak boleh tengok orang lebih alim daripada diri dia. Dia tidak boleh melihat orang kaya daripada diri dia. Dia tak boleh tengok orang handsome daripada diri dia. Sampai tahap tu dengki. Kan? Dengki. Maka dengki itu membakar amalan, umpama api memakan akan kayu yang kering. Oleh kerana bersarangnya sifat dengki dalam hati, tapi zahir penuh dengan amal soleh. Solat berjemaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, sembahyang jemaah, duduk saf pertama belakang imam. Kan? Baca Quran sehari setengah juzuk, sedekah setiap hari, berpuasa sunat Isnin dan Khamis. Tapi dalam hati ada sifat dengki, amalan tidak diterima oleh Allah Taala. Aduh. Kemudian langit pertama, 2, 3, 4, 5, mai ke-6 sangkut. Malaikat suruh lempak balik amalan tu. Malaikat penjaga langit ke-6 suruh lempak balik amalan tu kepada si pelaku amal. Dalam hati tu ada sifat apa? Suka melihat kejatuhan orang lain, suka tengok orang lain kena bala, suka tengok orang lain kena musibah. Dia ni kena COVID-19 cantik. Aduh, aku suka dia kena COVID-19. Aduh, dia suka orang kena penyakit, dia suka orang kena bala, dia suka orang kena musibah, dia suka orang rugi, dia tak suka orang untung. Dia suka orang gagal, dia tak suka orang berjaya. Dia suka orang miskin, dia tak suka orang kaya. Aduh, dia suka tengok orang lain jatuh. Dia suka diri dia dapat nikmat yang banyak, dia suka orang lain dapat musibah. Dia tak suka orang banyak mengaji, dia saja yang banyak mengaji. Aduh, dia bercita-cita tengok orang lain hina daripada diri dia, jatuh, rugi. Apabila dalam hati bersarangnya sifat-sifat tersebut, maka amalan tidak melepasi langit yang ke-6. Malaikat suruh lempak balik amalan tu kepada si pelaku amal. Zahir amal soleh yang kita duk cerita ni hati. Hati ni hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Tu zahir penuh dengan amal soleh. Sebab itulah pentingnya penjagaan jiwa kita, hati kita. Apabila dia melalui proses takhalli, mengosongkan hati daripada sifat-sifat yang tercela, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat terpuji itulah yang akan memuliakan amal soleh yang dilakukan pada zahir diri dia. Sebab itulah diri kita ni
kena seimbang zahir dan batin. Zahir bersyariat, hati penuh dengan hakikat. Tu seimbang kedua-duanya. Fiqh dengan tasawuf seimbang. Maka dia akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Langit berapa lagi ke-6 kan? Langit yang ke-7. Lepas langit pertama sampai ke-6. Mai ke-7 sangkut. Apa yang dia buat? Dalam hati bersarangnya sifat riak. Riak itu dia melakukan sesuatu amalan kerana orang lain, ingin dipuji orang lain, ingin dimuliakan orang lain, ingin diangkatkan martabat dia. Maka malaikat penjaga langit yang ke-7 minta lempar balik amalan tu kepada muka si pelaku. Sebab apa? Dia melakukan sesuatu sebab bukan kerana Allah, tetapi ada udang di sebalik batu. Orang kata kerana makhluk, kerana manusia. Dia ingin dipuji. Apabila orang tiada, dia tidak melakukan amalan. Bila orang ramai, baru dia menunjukkan diri dia soleh. Dia mahu dirinya dikatakan ulama. Dia mahu dirinya dikatakan orang yang soleh. Diangkat martabat oleh manusia. Dia martabat dia tinggi di sisi manusia. Dia dimuliakan oleh manusia, tetapi dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ke-7 langit, 3,000 malaikat bawa amalan dia bercahaya, kan? Maka nak membuka pintu hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, nak mempamerkan amalan itu kepada Allah Taala. Kemudian Allah Taala kata, lemparkan amalan tu kat muka dia balik. Lepas yang ke-7 pun tak terima amalan lagi. Sebab apa? Sebab melakukan amalan kerana selain Allah Taala. Jadi lepas sampai langit ke-7, dia melakukan amalan kerana selain Allah Taala, bukan lillahi Taala, maka diminta dilemparkan semula amalan itu ke muka dia. Sesungguhnya aku melaknatkan diri dia. Malaikat pun kata, ya, laknat kami dan laknat kamu ke atasnya. Dan semua penduduk langit melaknatkan si pelaku amal kerana dia melakukan amalan itu kerana selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya ikhlas. Orang yang hatinya ikhlas itu tidak dapat digoda oleh syaitan, tidak dapat disesatkan oleh syaitan. Jadi kita usahalah untuk melalui proses takhalli, yakni mengosongkan hati daripada sifat-sifat yang tercela dan menghiaskan hati kita daripada sifat-sifat yang terpuji. Baik, apa yang disebutkan tadi itu bukannya cerita dongeng. Itu diambil daripada hadis Nabi SAW. Hadis tu panjang, saya tak mau baca lah hadis tu. Kalau baca, kena buat pula satu pengajian, baca hadis tu saja. Buka kitab Bidayatul Hidayah ataupun buka kitab Hidayatul Salikin bab riak. Ada hadis tu panjang. Muaz bin Jabal cerita balik. Ada lelaki meminta Muaz bin Jabal cerita balik apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada diri dia apabila hati itu bersarang sifat-sifat yang tercela yang membuatkan amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langit pertama sangkut, langit kedua sangkut, langit ketiga sangkut. Buka kitab Bidayatul Hidayah ataupun Hidayatul Salikin bab riak, ada hadis tersebut. Jadi saya nak kaitkan bab ikhlas pada malam ini kerana semalam ada di tempat lain saya membacakan hadis tersebut daripada mula sampai habis kitab Hidayatul Salikin. Maka apabila saya melihat tentang Nabi bukan dia bertanya kepada Allah Ta'ala, meminta untuk menghidupkan hidupan yang telah mati, bukan menunjukkan bahawa iman Nabi Ibrahim itu kurang. Sebagai pengajaran kepada manusia, janganlah mempersoalkan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dijadikan benda yang di luar batas akal fikiran kita. Kita kena yakin dan percaya, beriman sungguh-sungguh adanya hari kebangkitan di hari kiamat. Atas dunia Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Allah Ta'ala rakamkan pada ayat 259 dan 260, 259 ditidurkan Allah Ta'ala selama 100 tahun. Dia rasa tidur pagi bangun petang. Sedangkan ditidurkan Allah Ta'ala 100 tahun. Sedar-sedar
keldai dah hancur dah, tulang-tulang dah hancur dah, kemudian dihidupkan semula keldai tersebut, menunjukkan kuasa Allah Ta'ala menghidupkan makhluk yang telah dimatikan. Kemudian cerita Nabi Ibrahim pula. Oleh kerana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Ta'ala menghidupkan sesuatu yang telah dimatikan, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim ambil burung, 4 ekor burung, dicincang burung tersebut, diletakkan di bukit-bukit yang berlainan, kemudian diminta Nabi Ibrahim panggil semula daging-daging tersebut bercantum dengan kepala mereka, kemudian daging-daging itu mai cantum balik jadi macam mana burung sebelum dicincang, dan terbang macam tu saja, menunjukkan bukti hari kebangkitan akan berlaku. Allah Ta'ala banyak rakamkan tentang kejadian yang menakjubkan pada Nabi-Nabi yang terdahulu dalam Al-Quran, kerana banyak manusia yang mengingkari hari kebangkitan. Di sudut ilmu, ya, kita percaya adanya hari kebangkitan, tetapi di sudut amalan seolah-olah macam tak takut bahawa adanya hari kebangkitan. Kalau kita tanya orang yang melakukan maksiat, tanya dia, yakin tak Allah Ta'ala melihat? Yakin tak Allah Ta'ala mendengar? Yakin tak Allah Ta'ala tu ada? Dia akan kata, ya betul ada. Tapi di sudut ilmu lah. Tapi di sudut keimanan itu, ketika dia melakukan maksiat, hati dia tidak hadir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati kita kena usaha ada kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila hati itu ingat Allah Ta'ala, hati itu bersama Allah Ta'ala, maka dia takut untuk melakukan maksiat. Dia setia dengan Allah Ta'ala. Dia cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan melakukan amalan pun kerana Allah. Bukan kerana manusia. Dia pandang manusia tak boleh bagi apa pada diri dia. Manusia tak boleh bagi pahala, manusia tak boleh bagi fadilat, manusia tak boleh bagi syurga. Dia pandang diri dia. Allah Ta'ala sediakan nikmat yang tak mampu disediakan oleh manusia yang sangat lemah pada tubuh badan dia. Daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Mata kita penglihatan, siapa bagi? Allah. Telinga kita pendengaran, siapa bagi? Allah. Lidah kita perkataan, percakapan, siapa bagi? Allah. Tangan boleh bergerak, siapa bagi? Allah. Kaki boleh berjalan, siapa bagi? Allah. Tubuh badan kita, kurniaan nikmat yang sangat besar daripada Allah Ta'ala. Syurga Allah Ta'ala cipta untuk manusia. Pahala Allah Ta'ala cipta untuk manusia. Fadilat Allah Ta'ala cipta untuk manusia. Malaikat Allah Ta'ala cipta untuk manusia. Jin, syaitan pun Allah Ta'ala cipta untuk manusia. Itu rahmat Allah Ta'ala kepada manusia. Mana kata kasih sayang Allah Ta'ala tu sangat besar kepada manusia. Kenapa kita nak cenderung kepada manusia yang tak boleh bagi apa kat kita? Kenapa kita nak lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Usahalah untuk mengosongkan hati kita daripada sifat-sifat yang tercela dan menghiaskan hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji, kerana sifat-sifat terpuji itulah yang akan menjadi keselamatan kita di hadapan Allah Ta'ala, menyelamatkan kita, membahagiakan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah pentingnya ada tasawuf di dalam diri kita. Kata ulama, jika diri kita tidak bertasawuf, takut-takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Wa'iyyazubillahi min zalik. Takut mati dalam keadaan riak, takut mati dalam keadaan dengki, takut mati dalam keadaan ujub, takut mati dalam keadaan takabur, takut mati dalam keadaan bermegah-megah, takut mati dalam keadaan suka tengok musibah yang ada pada orang lain. Jadi sifat-sifat tersebut tak mahu ada dalam hati kita. Allah Ta'ala wujudkan ada sifat-sifat itu dalam hati kita. Nak kita ada ibadah yang namanya mujahadah. Mujahadah nafsu, mendidik nafsu. Kita kuasai nafsu, bukan nafsu kuasai kita. Kosongkan hati yang namanya tahalli. Kemudian tahalli, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan ketakwaan dalam hati kita dan mencampakkan dalam hati kita, menganugerahkan sifat ikhlas dalam hati kita. Dengan sifat itu kita melakukan amalan setia kerana Allah, kerana Allah, kepada Allah, dengan Allah. Cukup. Jadi cukuplah ayat 260 cerita tentang kekuatan Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala boleh menghidupkan makhluk yang sudah dimatikan, menunjukkan adanya hari kebangkitan atas dunia.
Boleh hidupkan semula yang telah mati. Atas dunia boleh, akhirat pun boleh lah. Makna kata adanya hari kebangkitan. Baik. Sebelum tu kita tengok. Kita akan berhenti pada masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ayat ini menceritakan tentang apa? Tentang infak, sedekah. Baik. Ayat 261 akan datanglah. Ayat 261 sampai 283. 261 sampai 263 semua cerita tentang harta. Sebelum ni kita banyak mengaji bab munakahat kan? Ingat? Iaitu ayat 226 sampai 242. Cerita tentang perkahwinan saja. Fi munakahat. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 283 cerita tentang harta, cerita tentang sedekah, cerita tentang infak, cerita tentang hutang, cerita tentang riba. Ayat 261 sampai 283. Ada 22 ayat dalam surah Al-Baqarah straight cerita tentang bab harta ataupun fi muamalat. Insya-Allah kita akan jumpa pada siri yang akan datang fi muamalat sampai muka surat 99. Sampai muka surat 99. Jadi ada 10 muka lah. Cerita tentang harta saja. Mana kata pentingnya penjagaan harta supaya kita membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengambil yang haram dan mengambil yang halal dan menghindarkan yang haram. Cukuplah sekadar itu. Yang baik daripada Allah, buruk daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf jika terlanjur bicara dan tersalah kata. Mudah-mudahan apa disampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wallahu taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة وآناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين واجعلنا الفقهاء والعابدين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.